Sama insya-Allah Ustaz akan mengupas bagaimana kita nak membukarkan hati kita dengan mengingati mati. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Puan Nik, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar Radio Hakim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan kehidupan dan ditakdirnya pada saat ini kita berada dalam daerah kebaikan, iaitu kita terus dapat menimba ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bertambah ilmu itu bertambah kefahaman kita, dan apabila bertambah kefahaman, bertambah penghayatan, seterusnya bertambah amalan kita, insyaAllah. Saya tidak jemu-jemu mengingatkan diri saya dan juga para pendengar sekalian bahawa apa yang kita dapat dalam hidup ini yang sementara ini bergantung kepada bagaimana kita melihatnya. Kerana bagaimana kita melihat itulah menentukan bagaimana kita berusaha dan untuk mendapat sesuatu manfaat daripada kehidupan yang singkat ini. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa bagaimana kita melihat kehidupan ini bergantung sejauh mana kesedaran kita, siapakah diri kita yang sebenarnya. Jadi insya-Allah saya rasa perkara ini telah mantap di dalam diri kita, kerana program Mukmin Profesional ini sentiasa mengingatkan bahawa hidup ini mesti dilihat dari kacamata pencipta hidup. Dan atas kesedaran kita adalah hamba Allah. InsyaAllah bila kita menyedari bahawa kita hamba Allah, kita akan sentiasa melihat kehidupan ini melalui kacamata yang dikehendaki oleh Allah, yang dikatakan tauhidik mindset itu. Dan insyaAllah barulah kita akan dapat sesuatu yang manfaat yang besar daripada kehidupan ini. Justru dalam rancangan ini kita telah bermula panjang sejarahnya daripada arah hidup, tujuan hidup, jalan hidup, bekalan hidup, penghalang hidup, sampailah ke petang ini kita akan bincangkan tentang akhir hidup. Akhir hidup itu adalah kematian. Jadi kita mesti melihat kematian mengikut perspektif yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita melihatnya. Yang mana kematian di dalam Islam ini bukanlah satu pengakhiran seperti mana yang kita fahami, yang kebanyakan manusia fahami bahawa bila mati orang kata padam. Sebenarnya mati bukan padam. Mati bukan pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati, iaitu kepada satu kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Hidup sebelum mati penting, tapi hidup selepas mati itu satu hidup yang lebih hakiki dan abadi lagi. Mati hakikatnya adalah satu proses saja. Mati adalah satu proses. Proses bagaimana yang katakan satu transit saja ataupun transisi saja dalam perkembangan kehidupan kita ini. Kalau kita lihat, kalau kita amati betul-betul, kematian dengan kelahiran sama je, lebih kurang. Kalau kita lihat kelahiran membawa kita lahir daripada berpindah daripada alam rahim ke alam dunia. Itu dia kata prosesnya proses kelahiran. Manakala proses kematian yang dikatakan transisi itu membawa kita daripada alam dunia ke alam barzah. Jadi hakikatnya perpindahan juga. Jadi seperti mana kematian, begitu juga kelahiran. Artinya dia satu proses transisi. Tetapi malangnya dalam kehidupan kita, sayangnya dalam kehidupan kita, kita selalu membuat persiapan untuk menyambut kelahiran. Tetapi jarang kita bersedia untuk menghadapi saat-saat kematian kita. Sebab itu secara sinis, ramai manusia yang lebih berminat berbincang tentang kain lampin daripada kain kafan. Sedangkan kalau kita lihat kain kafan ini suatu yang memang pasti semua orang akan memakainya. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita ikut kadang-kadang kursus keusahawanan, kita kadang-kadang kursus perkahwinan. Belum tentu orang yang ikut kursus keusahawanan dia akan jadi usahawan. Belum tentu orang yang ikut kursus perkahwinan
akan berkahwin. Belum tentu. Tetapi sama ada kita ikut kursus kematian ke tak ikut kursus kematian ke, yang pastinya kita akan mati. Ya. Jadi kalau kita katakan kita ni semua bakal mayat belaka. Ya. Kita semua akan menuju ke arah yang pasti itu. Mati adalah sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pasti itu adalah hampir. Kita kata ulang sekali lagi bahawa mati adalah satu yang pasti, dan setiap yang pasti itu adalah hampir. Kalau kita lihat dalam ilmu Islam, detik kematian kita telah pun ditentukan dia ditentukan di alam rahim lagi. Telah ditentukan. Kita tak tahu bila kita mati. Tetapi pada hari ini, pada detik ini, selangkah lagi kita dekat pada detik kematian yang telah ditentukan. Jadi ketika kita menyambut orang kata ulang tahun, ucapan yang hakikat yang sebenarnya bukan selamat panjang umur, tetapi selamat pendek umur. Sebab tarikh kematian telah ditentukan, dan kita sedang menghabiskan masa untuk menuju ke daerah yang pasti itu. Kalau kita boleh tengok usia kita macam jam pasir tu. Jam pasir tu tak akan berhenti mengalir. Dia terus je mengalirkan sedikit. Jadi saya teringat waktu remaja dulu, ada satu perumpamaan yang sangat mengujakan jiwa saya. Bagaimana kadang-kadang ustaz-ustaz saya pernah dengar, para guru kita mengingatkan bahawa kematian ini pasti dan detiknya tidak dapat ditentukan bila. Dibuat satu tamsilan bagai pokok buah daripada pokok kelapa. Kalau kita tengok pokok kelapa, dia ada buahnya. Buah tu ada mayang, ada bunga kelapa, ada putik kelapa, ada kelapa muda dan ada kelapa tua. Bila-bila saja kita tengok, kelapa ni boleh jatuh. Sama ada dalam bentuk mayang kelapa tu, ataupun dalam bentuk bunganya, dalam bentuk putiknya, ataupun dalam bentuk kelapa muda, ataupun kelapa tua. Jadi, jangan kita sangka bahawa hanya apabila tua barulah kita mati. Kalau kita tengok statistik dalam suatu negara, ataupun kita tengok selayang pandang dalam kehidupan kita, ramai orang tua ke ramai orang muda ni? Yang kalau kita tengok secara inilah, kalau kita pergi tengok katalah di Choket Road ataupun di KLCC ke, kita jalan-jalan tengok ramai orang tua ke orang muda, kita akan lihat ramai orang muda, sedikit orang tua. Artinya apa? Ramai orang yang muda tak sempat tua telah meninggal dunia. Jadi kalau begitu, perlu ada peringatan di dalam hati kita, hubaya-hubaya bahawa kematian boleh datang bila-bila saja. Sebab itu dalam Islam, mati ataupun ingat mati ini suatu sifat yang dikatakan sifat mahmudah. Sifat yang dituntut kita berada di dalamnya. Artinya kalau kita lihat para sahabat, mereka tidak kurang, dalam ada setengah riwayat kata 70 kali, ada 100 kali mengingati mati. Dan mengingati mati ini satu sifat yang terpuji ni. Jadi kalau kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, daripada Sunan Ibnu Majah, kita lihat maksudnya, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya datanglah kepadanya, daripada Rasulullah, seorang lelaki dari kaum Ansar, dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang terbaik? Orang Ansar ini datang kepada Rasulullah, dia bertanya, siapakah mukmin yang terbaik? Nabi menjawab, mereka yang terbagus akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah yang terbaik, orang mukmin yang terbaik. Kemudian orang Ansar ini bertanya lagi, maka siapakah mukmin yang paling cerdik? Tadi yang paling baik, yang ini paling cerdik. Nabi menjawab, mereka yang paling banyak mengingati mati, dan yang terbaik ialah yang melakukan persiapan ataupun persediaan untuk selepas itu. Itulah orang yang paling cerdik. Dalam Islam, orang yang mengingati mati adalah orang yang paling cerdik, kerana dia mempunyai satu sifat mahmudah yang dituntut dalam ajaran Islam. Justru kita bertanya, apa faedahnya kita mengingati mati? Apa kelebihannya kita mengingati mati? Sekurang-kurangnya ada 3 ni. Sekurang-kurangnya ada 3. Apabila kita mengingati mati, kita dapat 3 perkara ni. Dan 3 perkara ni semua kebaikan belaka. Yang pertama, kita akan menyegerakan amal kebaikan. Kita tidak akan tangguh. Nanti kita akan huraikan sikit ini. Yang kedua, kita akan menyegerakan taubat. Kita rasa kita berdosa, kita ada bersalah, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia. Masa bila kita ingat mati, itu adalah deadline untuk kita bertaubat. Macam kita sekarang lah, kita setiap kerja ada deadline dia kan. Kita ni deadline kita ialah deadline kita lah, tarikh mati kita lah. Jadi kalau kita rasa bahawa kita akan mati,
kita tidak akan menangguh-nangguhkan taubat. Sekarang ni kita rasa, ada lagi esok, ada lagi lusa, kemudian ada lagi tulat. Selalunya begitu ya. Jadi apabila kita ingat mati, yang pertama kita akan menyegerakan amal, yang kedua kita akan menyegerakan taubat, dan yang ketiga, mati ini akan menyebabkan kegairahan kita untuk merasai kelazatan maksiat itu akan kendur. Ya, kalau kita ingat mati sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan melakukan maksiat, kita tak akan melakukan kejahatan ya. Nak mengumpat ke ataupun nak melakukan suatu perkara yang ditegah oleh Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Maka waktu itu kita akan rasa bahawa kematian akan datang tiba-tiba, jadi kita tidak mampu untuk berdepan dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdosa. Baik, saudara-saudari yang dikasihi sekalian ya, sebab itu dalam Islam ni kalau kita lihat ada 3 golongan ya, 3 golongan umat Islam ya. Yang pertama ada yang lupa mati, yang kedua yang takut mati, dan yang ingat mati ya. Jadi inilah yang kita lihat ya, kalau orang ingat mati, kita nak kena bezakan orang yang ingat mati dengan yang takut mati. Setengah orang dia kata kalau kita bercerita tentang kematian ni nanti kita takut mati. Bukan artinya kita nak takut mati, tetapi kita nak ingat mati. Kerana berbeza impak orang yang ingat mati dengan orang yang takut mati ya. Orang yang takut mati selalunya hilang semangat ni ya. Orang yang trauma, orang yang bimbang, orang yang kadang-kadang diburu sesuatu takut sampai tak bersemangat. Nak buat kerja pun tak semangat, nak buat ini bimbang, takut dikejar oleh kematian, wajah-wajah kematian. Saya pernah berdepan dengan orang yang begini ya, yang Ustaz dia kata rasa macam takut saja mati ya. Jadi orang ini hilang semangat ya. Kita tengok keceriaan dah tak ada pada wajah dia ya. Ini orang yang takut mati. Tetapi yang paling penting yang kita bukan takut mati, tetapi kita ingat mati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sabdanya yang panjang, dalam hadisnya yang panjang, bahawa dia akan tiba satu ketika yang mana umat Islam ini akan ditindas, akan dikeronyok oleh musuhnya. Ya, ketika para sahabat bertanya, apakah ketika itu kita dalam bilangan sedikit? Kata Rasulullah, bahkan bukan kamu sedikit, tapi bilangan kamu ramai, tetapi macam buih di lautan. Ya. Kenapa sebabnya musuh berani walaupun kita ramai? Rasulullah kata kerana kita ditimpa oleh penyakit alwahan. Ya, penyakit alwahan. Alwahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati. Jadi takut mati ini sifat-sifat mazmumah. Kalau kita nak bertemu dengan Allah, kalau kita lihat sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, bagaimana ingat mati ini menyebabkan kita bangun untuk lebih bersemangat lagi ya. Apabila kita tahu apabila kita mati, kita nak bertemu dengan Allah. Sebab tu bila orang tu selalunya meninggal dunia, kita ucap apa ni selalunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Artinya orang yang mati kembali ke rahmatullah. Artinya dia nak bertemu dengan Allah. Kalau dia nak bertemu dengan Allah, dia tahu dia nak bertemu Allah, macam mana ni kalau kita nak bertemu dengan seseorang yang selama ini kita besarkan, misal kata yang selama ini kita hormati, tentulah kita buat persiapan. Apatah lagi kalau kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat persiapan, buat persediaan. Jadi ingat mati yang positif ni ialah kerana persiapan yang kita buat selepas kita bertemu, selepas kematian itu yang penting ya. Kalau kita nak buat persiapan dengan apa? Persiapan tentulah dengan ibadah. Ya, ibadah itu terbagi kepada 3, ibadah asasnya, ibadah sunatnya, ibadah umum. Ini yang kita dah bincangkan sebelum ni ya. Apa dia ibadah asas, apa dia ibadah sunat, apa dia ibadah umum. Tentulah apabila kita nak bertemu dengan Allah, kita jaga hubungan kita yang baik, sama ada hablum minallah atau hablum minan nas. Jadi artinya apabila kita nak sedar bahawa kita akan mati, apa yang terjadi pada diri kita ialah kita akan buat kerja, ataupun yang dikatakan kerja itu ibadah, sama ada hablum minallah ataupun hablum minan nas, sama ada yang pekerjaan yang berkata ibadah asas ataupun ibadah umum tadi. Pertama dengan bersungguh-sungguh. Kita takkan buat cincai punya ya. Kita akan buat bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan temui selepas mati ialah Allah yang menyukai apabila kita melakukan satu kerja yang kita kerjakan itu dengan itqan,
Itu kan kita memperelokkan kerja kita. Jadi sentiasa kita memperelokkan kerja kita kalau kita ingat mati. Jadi kita tidak akan buat satu pekerjaan tu, sama ada pekerjaan tu berkaitan hablum minallah ataupun hablum minan nas, secara selamba ataupun secara biasa-biasa. Tetapi kita akan memperelokkan kerja kita, kerana inilah yang kita akan persembahkan kepada Allah selepas mati. Jadi orang yang bekerja atas ingatan bahawa dia akan mati, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Jadi ternafilah kalau kita kata ingat mati nanti hilang semangat, tak bekerja, ya, tak produktif, tak berkualiti kerja kita. Tidak. Saya ingin tegaskan bahawa ingat mati akan meningkatkan produktiviti. Sekali lagi saya katakan bahawa ingat mati akan meningkatkan produktiviti. Pertama, apabila kita ingat mati, kita buat kerja itu secara sungguh-sungguh. Yang kedua, apabila kita ingat mati, kita tidak akan bertangguh. Tadi kita buat kerja bersungguh-sungguh, sekarang ni kita tidak akan bertangguh, ya. Kerana apa? Kalau kerja ni diberi kita pada hari ni, kita tidak akan kata esok mungkin buat, ya, lusa lah, ada masa lagi. Takkan. Sebab apa? Kita rasa bila-bila mati boleh datang, jadi kita tak mau terhutang kerja kita tu. Sama ada dengan majikan kita kah, ataupun dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Kerja hari ni kita akan laksanakan hari ni. Kerana mungkin esok tidak ada lagi untuk kita. Mungkin kematian. Jadi artinya kita akan buat bekerja dengan bersungguh-sungguh, ya, dan tidak bertangguh-tangguh. Saya masih ingat lagi ni, ya, bagaimana satu ketika saya menghadapi kesukaran untuk meyakinkan, ya, seseorang dalam satu organisasi yang bila kita katakan kita akan membuat ataupun melaksanakan satu program, satu kursus yang dalamnya kita akan melihat apa tujuan hidup, ya, bagaimana yang dikatakan ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum, dan diakhiri dengan bagaimana ketika kita akan menghadapi kematian kelak. Jadi kita akan bercerita tentang mati, ya. Kerana kita rasa kalaulah mati itu sentiasa hidup di hati kita, ya, hati kita akan subur, ya. Orang yang hati yang subur, dia akan sentiasa melaksanakan kerja tu dengan bersungguh-sungguh tanpa bertangguh, yang seperti mana kata tadi. Dia kata orang tu sebaliknya dia kata begini ni, dia kata saya masih ingat lagi apa hujahnya. Dia kata kalau ingat mati nanti orang tak buat kerja, orang akan duduk dekat di dalam masjid, kemudian dia akan berzikir, dia akan baca Quran saja, kemudian dia akan solat saja, dia akan meninggalkan kerjanya, dia akan meninggalkan bidang ekonomi dia. Ini satu satu kesalahan yang besar dalam pemahaman Islam kita, ya. Sebab ibadah itu terbahagi kepada 3, ya, ibadah asas yang berkaitan dengan hablum minallah, ya, di dalam surau, di dalam masjid, ya, dalam baca Quran, dalam kita berzikir, berwirid, dan solat dan sebagainya. Itu tetapi ibadah juga apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah umum dalam kerja, yang mana kedua-duanya adalah pengabdian kita kepada Allah. Yang pertama, kita memberi kebaikan kepada diri kita buat baik kepada Allah secara hablum minallah. Tetapi kita dituntut juga untuk memberi kebaikan kepada manusia lain. Kerana khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia memberi manfaat pada manusia lain. Melalui apa ni? Melalui pekerjaan kita. Jadi hari ini misalnya kata melalui konti ni sedang beribadah, iaitu memberi kebaikan kepada manusia lain melalui bidang kerja yang ni ada rasa. Jadi kerja kita ini sebenarnya adalah satu persiapan untuk kita menghadapi kematian kita. Ya. Jadi apabila ni merasakan bahawa kerja ini adalah satu persiapan untuk menghadapi kematian kita, dan kematian itu boleh datang tiba-tiba, apakah ni akan buat selamba-selamba ataupun cincai-cincai? Tidak mungkin. Ya, sebab itu Rasulullah sering mengingatkan bahawa salu solatan wida. Maksudnya kalau kamu nak solat, kata Rasulullah, solat seolah-olah solat yang terakhir. Ya, begitu juga seharusnya kita merasakan apa yang kita buat, kerja kita ataupun apa sahaja kerja buat kita di dalam hubungan kita dalam hablum minan nas ini juga kita akan buat seolah-olah yang terakhir. Kalau tadi kita tinggalkan keluarga kita, katakan seolah-olah pamit itu pamit yang terakhir, ya, yang terakhir. Tentu kita bersalaman dengan kemesraan, betul, ya. Kita tidak akan membuat sesuatu yang negatif, kerana kita rasa biarlah, ya, saat yang berpisah itu saat yang paling baik, yang saat yang paling indah, betul, ya, ni, itu. Jadi kalau orang ingat mati sebenarnya dia akan lebih produktif
dalam kerjanya kerana dia merasakan itulah bekalan untuk dibawa kepada Allah dan dia tidak akan bertangguh-tangguh kerana mati boleh datang tiba-tiba. Jadi saya kira itu sebagai satu pencerahan awal, mudah-mudahan dapat diterima, ya, yang mana ingat mati akan menghidupkan hati kita. Ya, kerana hati itu boleh kotor, hati itu boleh lalai, hati dibersihkan dengan zikrullah dan zikrul maut. Ya, ingat Allah dan ingat kematian. Sebab itu Rasulullah menegaskan kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah mati itu sebagai peringatan buatmu. Saya mukadimah cukup baik sekali daripada yang berbagi Ustaz Parul Haji Joy, dan saya kira kita memberi ruang kepada rakan-rakan pendengar kita yang ingin berinteraksi ataupun inginkan pencerahan yang lebih jelas lagi. Ustaz, ya, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada petang ini. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum kepada kita, siapa di sana? Halim Shah bin Ali daripada Putrajaya. Silakan Cik Halim. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal tabung khairat kematian, ya. Adakah kita boleh bayar siap-siap sebagai satu lambang kita ingatkan kepada kematian? Yeah. Dan soalan kedua, adakah tabung berkenaan tu boleh digunakan oleh non-Muslim? Macam contohnya dalam satu organisasi kita ada tabung khairat untuk digunakan pada non-Muslim. Kedua, soalan ketiga lah, apa pendapat Ustaz tentang atas tanah perkuburan tu dia letak hiasan macam marmar, batu marmar dan sebagainya lah. Sebab ada pendapat mengatakan tidak begitu sesuai lah. Saja. Baik, terima kasih Cik Halim. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jin Halim sini daripada Teruk Wali Pegarang. Silakan. Begini Ustaz, kalau kita ikut dalam agama, tidur itu saudara kepada mati. Justru itu bila kita bangun tidur, kita akan baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi maka apabila kita tidur saudara kepada mati, orang yang tidur, kita beri peringatan ataupun kita beri dia berita gembira, dia tidak akan ambil hirau sebab dia tertidur, sebab dia saudara kepada mati. Jadi apa komen Ustaz, ya, apabila yang paling bahaya di antara mati ni, saudara kepada mati ini, mati hati. Sebab mati hati ini lebih teruk daripada tertidur. Dia beri peringatan tentang perkabaran yang buruk, perkabaran yang baik, tentang syurga dan neraka, adalah kita sebagaikan memperingati orang yang sedang tidur. Dia tidak tahu apa-apa, tak ambil peduli. Jadi minta sedikit sebanyak Ustaz dapat dilebarkan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kita ambil satu lagi panggilan kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya pada Melaka. Waalaikumsalam. Saya pada Melaka. Siapa di sana? Boleh tanya dengan Ustaz? Siapa ni puan yang bercakap ni? Ni Puan Nina. Silakan Puan Nina. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak teman tanya, macam mana supaya kita tu kadang bila hati kita tu kadang-kadang kalau kita macam beramal kan, sekejap-sekejap macam ikhlas. Lepas tu bila satu masa kita macam dalam kesusahan, kita macam berdoa kan. Kalau doa kita tu kadang tak dimakbulkan, lepas tu kadang-kadang hati kita tu macam keikhlasan kita tu macam berbolak-balik Ustaz. Macam mana supaya kita macam beramal tu, walaupun doa kita tu Allah Ta'ala makbulkan lambat ke atau gantikan dengan yang lain kan. Hati kita tu sentiasa ikhlas je beramal, beribadah pada Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. 3 soalan Ustaz, kita raikan dulu. Pertamanya, terima kasih kepada semua yang memanggilkan. Kadang-kadang saya pun rasa gerun juga bila menerima soalan-soalan yang secara spontan, bila saya mendengar siaran ulangannya kemudian saya terasa ada lompang-lompang kosong yang macam mana saya patutnya jawab macam ni, tapi tak jawab macam ni. Tetapi saya selalu sematkan di dalam hati saya kan, kalau saya bergantung pada diri saya, memang saya ada sebab untuk bimbang. Tetapi
marilah sama-sama kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita anggapkan kita ni usaha sajalah, cakap saya yang sedikit, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan ini jadi sebab untuk jadi hidayah, orang dapat memahaminya lebih banyak. Ini bukan apologetik, bukanlah saya sebagai satu alasan, tetapi inilah keterbatasan sesiapa saja. Baik, saya terus kepada Cik Alim Shah tadi daripada Putrajaya tentang khairat kematian ni. Saya rasa saya melihat di sebalik soalan itu ialah bagaimana kita nak mengingati mati. Bagaimana caranya, kaedahnya. Kita tahu tadi falsafah, bila seorang ingat mati, insya-Allah hatinya hidup. Sebab tu hidupkanlah mati di dalam hati kita, barulah hati kita itu hidup, kan? Itu falsafahnya, kita kena ingat mati. Tapi bagaimana tips-tips dalam mengingati mati? Tadi apabila kita membayar ataupun kita terlibat dengan khairat kematian, itu satu cara juga untuk kita mengingati mati. Bahawa apabila terjadi satu musibah, kita ada buat persiapan, tetapi persiapan bukan untuk pengkebumian saja seharusnya, yang dikatakan kain kapan tadi, belanja penyelenggaraan jenazah. Sebenarnya yang lebih penting lagi persiapan kita bertemu dengan Allah. Itu Jadi bagi saya apa yang perlu ialah kita mengingati kematian kita. Caranya ialah yang ditunjukkan oleh para ulama, menulis surat wasiat. Menulis surat wasiat, Kalau dulu wajib tetapi kemudian dimansuhkan jadi sunat, Jadi macam mana, berani tak kita tulis surat wasiat? Itu yang kedua. Ini dibuat oleh ahli-ahli usrah ikhwan muslimin dulu. Mereka ada kain kafan yang mereka letakkan di rumah. Diletakkan di rumah supaya bila ada rasa macam hati kasar aja, hati keras aja, tengok kain kafan, jadi ingat balik kematian. Dan ada juga ulama-ulama tasawuf dulu yang mereka pergi lebih jauh lagi untuk mendidik tentang kematian. Bagaimana mereka korek liang lahat tu. Kalau rasa hati kasar tu, pergi duduk bawah tu. Tengok betapa gelapnya, betapa sunyinya, betapa sempitnya dan tidak ada teman. Jadi ketika itu kita akan merasa, oh, inilah kematian yang kita sedang hadapi. Sebenarnya kalau kita ingat, kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mereka mengingati kematian itu menyebabkan mereka terhalang daripada melakukan dosa. Sebab mereka merasakan itu satu saat yang pasti mereka hadapi. Jadi antara cara ingat kematian lagi ialah kita pergi ziarah hospital. Tengok orang yang misal kata di bilik mayat ataupun orang yang sedang ICU dan sebagainya. Waktu itu baru kita tahu bagaimana harapan. Dia juga pernah mempunyai harapan macam kita. Dia juga pernah mempunyai impian macam kita. Tetapi saat itu dah tak ada impian lagi dah. Saat dia bagaimana dia nak bertemu dengan Allah supaya dia selamat. Itu mungkin di dalam hatinya. Begitu Jadi itu saat kita menghadapi kematian. Jadi khairat kematian bukan saja persiapan sepatutnya di sudut fizikal dan material untuk menghadapi pengkebumian jenazah kita. Tetapi sepatutnya kita lanjutkan kepada soal-soal tazkirah, soal-soal peringatan dan juga soal zikrullah tentang kematian ini. Bagaimana kita nak menghadapinya. Okey. Kemudian yang kedua tentang non-Muslim. Saya tidak mahu merujuk perkara ini kepada suatu hukum kerana saya bukan orang ada autoriti. Bagaimana khairat kematian ini boleh tak digunakan untuk non-Muslim. Tetapi kalaulah tak dinamakan khairat kematian, kalau ada non-Muslim misal kata yang menghadapi saat-saat yang memerlukan, bagi kita orang Islam tidak salah untuk kita membantunya. Saya rasa itu tidak ada salah membantunya. Cuma wang ataupun apa yang kita nak bantu tu apakah diambil daripada khairat kematian, itu hak orang Islam. Mungkin kita tak boleh, tapi yang lain itu yang kata kalau sendirinya yang kita nak keluarkan, kita rasa tak ada masalah, kerana bukan kita soal ini, tetapi kita pentingkan keluarga-keluarga mereka yang melihat bagaimana kalau kita membantu, kita dapat menjinakkan hati mereka mungkin kepada Islam. InsyaAllah itu tak ada masalah kita ni. Baik, kemudian soalan lagi ialah tentang tanah perkuburan.
yang ada batu, yang sebagainya, yang hias dan sebagainya. Bagi saya, apabila kita melihat melalui pembacaan dan sebagainya, sepatutnya tidak ada unsur-unsur yang boleh ada membawa kepada pemujaan. Itu saja. Ya, ataupun yang sampai ke tahap pembaziran, ya, seelok-eloknya bersederhana, seelok-eloknya sederhana, sebab secara adatnya, ya, adat yang tidak menyalahi syariat, ya, di Malaysia ini, kalau kubur orang Melayu selalunya ada nisan dan ada sikit ada bukan bangunan tetapi ada macam batu-batu yang diletakkan sebagai nak menandakan tempat itu adalah kubur, ya, bukan rata dengan tanah begitu saja seperti mana kita lihat di tanah Arab, kan. Tapi bagi saya yang ini okey, kita boleh terima, kecuali kalau dah terlalu membazir, ya, dan terlalu nak menunjuk-nunjuk ataupun ada perkara-perkara yang unsur-unsur pemujaan. Yang itu yang kita tolak betul-betul. Ya ni, baik. Kemudian bagi soalan pada Haji Nur Halim, ya, tentang tidur separuh daripada kematian, ya, memang ada ungkapan daripada ulama yang katakan tidur itu separuh daripada kematian. Sebab itu apabila kita bangun tidur, kita bersyukur kerana Allah berikan kehidupan yang separuh itu kita hidup semula. Berapa ramai orang yang tidur terus tidur, ya, ni, tak bangun-bangun lagi dah. Jadi tidur itu separuh daripada kematian. Jadi sebab itu kita kena ambil pengajaran, ya, daripada tidur itu sendiri, ya. Sebab kematian tu ada dua, kata Tuan Haji Nur Halim tadi, ya. Kematian hati dan kematian jasad, ya. Ini mengingatkan kita kepada kata-kata Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali kata macam ini, ya. Manusia kebanyakannya tidur, bila mati baru dia terjaga. Kebanyakan manusianya tidur, baru mati, setelah dia mati baru dia terjaga. Apa maksudnya ni? Kalau mati itu dirujuk kepada mata, ya, daripada mata, tentulah waktu kita hidup ni mata kita celik, tapi bila mati mata kita pejam. Ya, kalau tidur itu dirujukkan pada mata. Tetapi sebenarnya bukan itu rujukan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merujuk kepada hati. Hati manusia kebanyakan mati waktu hidupnya, tetapi apabila dia mati baru terjaga. Baru terjaga. Maksudnya barulah mata hati itu celik dan baru dia lihat sebenarnya hakikat sebenarnya kehidupan tu sebenarnya apa, ya, apa tujuan hidup, baru dia nampak apa dia dosa, apa dia pahala, baru timbul penyesalan sewaktu di alam kubur, ya, baru dia terjaga waktu itu sebenarnya. Jadi sebab itu kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh terjaga hanya apabila kita dah mati. Marilah kita jagakan ataupun kita celikkan mata hati kita semasa kita hidup lagi ni, ya. Sebab itu kita bandingkan macam ni, ya. Antara mati jasad dengan mati hati, mana lebih buruk ni, orang yang mati jasad ni mudah saja. Kalau orang mati dah, kita pertama kita mandikan dia, kita kafankan dia, lepas tu kita semayangkan dia dan kita kebumikan. Selesai saja. Kalau dia orang yang baik, ya, dia dapat kebaikan. Kalau dia orang zalim, orang lain dapat kebaikan daripada kematian dia, sebab tak ada kezaliman lagi. Habis cerita, ya. Itu orang yang mati jasad. Tapi orang yang mati hati ni, jasad dia hidup lagi. Ya, tetapi hati yang mati ni, hati yang tak kenal Allah, yang tak kenal kebenaran, yang mana mati jasad ni menyebabkan dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kejahatan. Misal kata tidak amanah, tidak ada integriti, buat kerja main-main macam-macam, ya, yang dia buat. Akhirnya ni macam mana ni? Orang yang mati hati ini, dia akan merosakkan dirinya dan dia merosakkan orang lain. Kalau dia jadi ketua keluarga, ayah kita, oleh kerana dia mati hati tadi, keluarganya akan dirosakkan, akan punah. Ya, dia tidak didik keluarga, menyebabkan rosak keluarganya. Kalau dia jadi pemimpin kepada masyarakat, pada organisasi, organisasinya pula rosak. Bahkan kalau dia jadi pemimpin pada negara, orang yang hatinya mati ini, yang tidak ingat kebenaran, yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak taat kepada Allah kerana hatinya telah keras, dia akan menyebabkan kerosakan yang banyak di dalam negara. Ini yang kita kena jaga ni, ya. Jadi mati hati sebenarnya lebih bahaya daripada mati jasad kita. Ya. Kalau kita tanya kenapa mati-mati? Kerana lupa mati. Itu je simple, ya. Kemudian
pertanyaan seterusnya, macam mana kita nak rasa supaya ikhlas kita beramal, kerana apabila kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang kita tak ikhlas, kadang-kadang kita berdoa ikhlas, apabila doa kita cepat dimakbulkan, kadang-kadang belum dimakbulkan. Macam mana kita nak rasa bahawa kita sentiasa ikhlas kepada Allah? Memang payah, sebab ikhlas ni rahsia dalam rahsia Allah. Tetapi panduannya macam ni, supaya kita merasakan apabila kita beramal ke, kita berdoa ke, kita apa, kita kena merasai selalu, perlu merasai, wajib selalu kita merasai bahawa kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba. Bila kita hamba ni, kita kena merasakan sifat-sifat kehambaan. Ilmu kita yang terbatas tak mampu mengukur ilmu Allah yang maha luas. Kita minta tapi Allah tak bagi. Kita tak tahu, yang kita minta tu buruk atau baik kalau diberi. Jadi bila Allah tak bagi, artinya itu baik untuk kita sebenarnya, walaupun kita belum nampak. Begitu juga kadang-kadang kita nak cepat tapi Allah bagi lambat. Kerana apa? Kita belum bersedia lagi. Jadi Allah belum bagi nikmat tu kerana kalau diberi nikmat nanti akan mudaratkan kita. Ataupun kalau diberi nikmat yang kita minta tu, kita tidak akan dapat menampungnya dengan rasa syukur. Jadi Allah tak bagi. Yang tak bagi tu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita minta kalau dapat. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu sukar ditebak, sukar diteka oleh hambanya, sebab kita sangat terbatas. Kalau kita lihat seorang ibu dengan anak pun, kadang-kadang apa yang anak minta ibu tak bagi. Katalah anak kita, contohlah yang umur 3 tahun, kita sedang makan tom yum yang pedas tu, dia ndak juga, kita tak akan bagi walaupun dia menangis. Sebab apa? Anak tu memang tengok tom yum tu sedap seolah-olahnya, tapi dia tak tahu yang itu pedas. Jadi ibu yang baik dia tak akan bagi. Jadi macam mana pun, sebab satu, anak tu belum cukup dewasa untuk merasai makanan yang pedas, contoh. Begitu juga banyak dalam kehidupan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi, tidak mempercepatkan doa kita kan, apa sebagainya, kerana apa yang telah ditentukan oleh Allah tu lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi sebagai seorang hamba, kita kena berpegang kepada prinsip ini. Dengar prinsip ni. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding dengan diri kita sendiri. Dan Allah lebih tahu apa yang lebih memudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Jadi bila Allah menahan sesuatu ataupun memberi sesuatu, kita kena yakin bahawa Allah lebih tahu segala-galanya. Sebab itu kita dapat menerimanya dengan sabar, ataupun kita dapat terimanya dengan redha, insya-Allah. Saya baik, terima kasih atas penjelasan kepada 3 soalan yang dikemukakan sebentar tadi, dan tentunya banyak juga soalan-soalan yang kita terima daripada rakan-rakan Facebook kita, dan rata-ratanya saya kira Ustaz telah pun menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan, dan juga rakan-rakan kita yang menghubungi menerusi SMS dia meninggalkan pesanan juga. Kita harapkan persoalan yang dikemukakan juga telah pun terjawab oleh Ustaz. Saya mungkin dapat ambil satu soalan daripada rakan Facebook kita, Ustaz, Abi Marziah. Katanya terkadang kita ingat mati, kita ingat anak isteri, dan kita rasa tak bersedia untuk mati bila ingat keluarga lah. Tapi dalam masa yang sama juga katanya kadang-kadang kita teringat pada keluarga, tapi kita rasa telah bersedia untuk mati. Kenapa keadaan ini berlaku? Adakah ia ada kaitan dengan iman kita, Ustaz? Dan selebihnya kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang menghubungi kita melalui talian telefon. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Nak Ustaz, teruskan. tahu istilah pengisian mati macam mana? Pengisian mati. Hello? Macam mana tu maksudnya? Istilah pengisian mati? Macam boleh jelaskan sedikit lagi? Baik, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, saudara kita siapa di sana? Dari Ipoh, Ya, Nasir. Ustaz, nak tanya soalan sikit. Kadang-kadang tu bila timbul rasa nak mati tu, hati tu terasa apa yang akan kita tinggalkan. Oh, anakku, isteri aku, macam tu. Dan hati tu tak nak teringatkan apa yang akan kita hadapi. Tapi bukan dari segi bad news, tapi good news. Oh, syurga aku akan dilapangkan. Tapi macam seolah-olah hati tu lebih ingatkan apa yang saya akan tinggalkan. Ya.
Okey, Allah. Baik, terima kasih Cik Nasir. Mungkin satu soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Ruby. Silakan Cik Ruby. Okey, maaf ya Ustaz, saya baru dengar siaran ni. Tadi saya dengar ada pasal mati hati ya. Ya. Saya nak tahu, kalau contoh macam suami saya rasa dia ada something macam dia macam susah sikit lah, macam nak dekatkan diri, macam nak jadi macam orang yang lebih baik lah. So ada cara yang baik tak untuk saya? Nasihat pada suami ya? Tak salah nasihat ke ataupun perbuatan ke, macam tu lah. Baik, terima kasih banyak Cik Ruby boleh dengar di radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz. Ya, yang pertama saya ingin menegaskan ini satu kesilapan selalunya yang berlaku masa kita ingat mati. Selalunya bila kita ingat mati, kita rasa sedih. Kita sedih kepada keluarga kita yang akan kita tinggalkan. Bagaimana anak kita, bagaimana isteri kita, bagaimana ibu bapa kita yang kita tinggalkan. Sebenarnya bila kita mati sebenarnya, bila kita baca di dalam kitab-kitab ihya tentang zikir maut ni dan sebagainya, dengan ingat mati ni, sebenarnya apabila kita mati, kita lebih sepatutnya risaukan nasib kita yang nak berdepan dengan Allah. Jadi yang menyedihkan tu sebenarnya bukan mengenangkan orang yang kita tinggalkan, tetapi apa yang kita akan hadapi di hadapan. Sebab soal sedih meninggalkan ini semua orang, kalau kita tengok dalam TV semua begitu. Bila nak berpisah, kita nak tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, tentu ada kesedihan. Tetapi itu kesedihan fitrah biasa. Tetapi kalau dalam Islam sepatutnya apabila seorang itu dia menghadapi kematian saja, dia akan berhadapan dengan Allah. Dia akan berhadapan dengan alam barzah, dia akan berhadapan dengan padang mahsyar dan sebagainya. Di padang mahsyar nanti ini kita akan nafsi-nafsi. Kita tidak akan lagi lihat isteri kita, anak kita. Kita hanya memikirkan aku selamat atau tidak. Jadi kita jangan gunakan mindset kita yang ada sekarang ni untuk kita bila mengingati kematian tu kita sedih. Sepatutnya kita sedih mengingatkan nasib kita yang meninggalkan, bukan nasib orang yang kita tinggalkan. Itu sepatutnya. Jadi ini yang sepatutnya ada dalam hati kita. Sebab tu kadang-kadang kita dengar ceramah-ceramah mengenai mati, orang menangis. Tengok menangis betul. Tetapi tidak ada perubahan selepas itu. Menangis kejap, lepas tu kembali pada biasa. Kenapa? Rupanya apa yang diusik di dalam ceramah itu ataupun yang menyentuh hatinya ialah soal kematian tu kesedihan kerana dia akan berpisah dengan orang yang akan ditinggalkan. Bukan mengenangkan nasib dia. Jadi saya kira kita kena ubahlah cara itu. Sebenarnya itu yang kita kena betul-betul memikirkan ini apabila baru ni 27 Rejab kita selalu bercakap tentang Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni semua cerita tentang bagaimana keadaan di syurga, bagaimana keadaan di neraka, bagaimana siksaan-siksaan tu, perjalanannya, subhanallah, macam mana kita akan ditanya satu persatu dalam kehidupan kita, semua segala-galanya akan itu sebenarnya menimbulkan sepatutnya risau kita. Itu ni Kemudian tentang pengisian kematian tadi, saya rasa pengisian kematian ni bukan pengisian tentang kematian lah, persiapan menghadapi kematian. Saya rasa itu maksud soalannya. Jadi pengisian dalam menghadapi kematian ni ialah persiapan kita dalam kita melaksanakan ibadah lah. Melaksanakan ibadah, jangan kita tangguh-tangguhkan lagi. Jangan kita tadi yang 3 perkara tadi. Pengisian bagaimana nak menghadapi kematian, menyegerakan kita buat amal. Jangan tangguh-tangguh. Yang kedua, menyegerakan taubat. Yang ketiga, menghentikan maksiat. Itu persiapan asasnya. Kemudian Cik Nasir daripada Ipoh ni kadang-kadang timbul, saya rasa soalan Cik Nasir ni sama dengan yang tadi tu, yang sepatutnya kita apabila kita mengenangkan diri kita sebenarnya lebih dahulu. Tapi macam ni artinya waktu kita di dunia ni sebagai seorang ayah, sepatutnya kita merasakan, bukan kita rasa kita terus lupakan anak dan isteri kita yang kita nak tinggalkan kalau kematian. Tetapi kita bertanya macam ni, apakah aku telah meninggalkan didikan yang baik
untuk anakku? Apakah mereka ini? Jadi walaupun kita mengingatkan anak kita, tetapi kita melihat kepada tanggungjawab kita. Apakah kita telah laksanakan dengan baik? Begitu. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya nanti apabila selepas ketiadaan kita, mereka insya-Allah akan mendapat terus didikan yang baik dan sebagainya. Itu sepatutnya yang kita rasakan dalam hati kita. Bukan sedih kerana nak berpisah. Okey. Kemudian apa lagi yang Ruby, ditanya Cik Ruby Puan Ruby. Puan Ruby macam mana menghadapi suami. Ini biasa juga bagaimana kita nak menasihati orang yang di atas kita. Tentunya berbeza Selalunya dalam hidup kita ni yang di atas tu lebih mudah menasihati yang bawah. Orang kata orang di atas pemimpin. Tapi kalau kita pengikut, kita isteri pula nak nasihatkan orang di atas, tentulah ada cabarannya, payahnya ada. Tetapi itu tidak berarti kita memberhentikan usaha kita. Yang pertama apa yang kita boleh buat pertama sekali mari kita buat hubungan yang baik dengan Allah. Maksudnya kita doakan suami kita. Doa kita kepada suami kita insya-Allah tentulah ikhlas. Kerana apa? Kita tidak ada manfaat apa yang kita hendak. Kita hendak betul-betul suami kita selamat dan dapat menyelamatkan kita. Kita harap. Jadi jangan tinggalkan doa kita untuk suami kita. Yang kedua, pergi kepada diri kita sendiri. Cara berdakwah dengan sebaik-baiknya dengan mengamalkan kebaikan pada diri kita melalui perbuatan kita. Itu yang dia kata. Kalau kita melaksanakan, kita solat, kita jaga akhlak kita, kita jaga harta suami kita yang macam isteri yang solehah lah lama-lama kebaikan itu diri kita yang baik ni dia akan menarik kebaikan. Itu yang kata law of attraction tadi. Kalau kita baik, kita akan menarik kebaikan. Dan waktu itu suami kita tentu akan lama-lama juga dia akan terkesan dia tengok isterinya sedang berubah ke arah kebaikan dan dia manfaat dapat kebaikan dan sebagainya. Pada waktu itu walaupun isteri itu tak bercakap, tetapi sikapnya telah memberi kesan. Dan pastinya apabila kita buat baik-baik, satu hari suami kita akan bertanya sebenarnya apa dia akan bertanya waktu itu. Jadi dalam kita berdakwah dengan suami kita, orang yang lebih tinggi daripada kita, bina jembatan dulu. Jangan bina sempadan. Bina jembatan, jangan bina sempadan. Kita kena berinteraksi, jangan konfrontasi. Itu jadi yang penting buat hubungan yang baik dulu. Jadi apa saja laksanakan tugas kita, jaga dia dengan sebaik-baiknya, apa sebagainya, insya-Allah apabila baik itu ada hubungan, insya-Allah bila ada jembatan barulah kita boleh menyeberang. Jadi silap sekali kalau kita tiba-tiba kita nak konfront terus. Tak mungkin. Kita buat secara istiqamah lah Ustaz. Insya-Allah. Lama-lama orang kata terusik juga hati suami. Insya-Allah. Segera sampai ke penghujung apa yang kita kongsikan hari ini dalam program Mukmin Profesional. Ustaz, mungkin ada konklusi sebelum kita menutup perbincangan ini Ustaz. Sebagai peringatan untuk diri saya dan juga para pendengar, insya-Allah kalau kita ingat mati, kita akan menghidupkan hati kita. Bila kita ingat mati, hati kita itu akan ingat pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah apabila seorang tu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu hati itu akan jadi tenang. Hati yang tenang inilah hati yang segar. Hati yang bahagia, hati yang hidup. Jadi kalau benar kita cinta kepada Allah, tentulah kita tidak membenci kematian. Kerana kematian berarti pertemuan kita dengan Allah. Cuma apa yang menjadi kegusaran kita, kebimbangan kita, apakah kita telah bersedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi caranya ialah kita terus menyuburkan hati kita dengan mengingati mati. Dan ingatan mati itulah satu obor ataupun sumbu yang menyalakan semangat kita, tenaga kita untuk terus berbakti kepada Allah dengan bersungguh-sungguh tanpa bertangguh-tangguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sesungguhnya kematian itu adalah satu peringatan kepada yang hidup Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama pada hari ini. Terima